Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada malam ini kita masuk dalam kitab Haqaiq Tasawuf dalam bab ilmu. Pendahuluan ilmu adalah asas amalan, imam serta pembetulnya. Jadi sesuatu amalan mesti berdasarkan kepada ilmu, yakni amalan yang berdasarkan kepada pengetahuan. Jadi pengetahuan itulah yang dipanggilkan ilmu, maka merupakan asas bagi amalan. Bermakna setiap beramal, setiap amalan mesti kena berdasarkan kepada ilmu. Dan ia merupakan imam, jadi ilmu depan, amal duduk belakang. Bermakna untuk kita nak beramal kena ada ilmu dulu. Maka ilmu itu, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, ilmu itu adalah imam, amalnya adalah makmum. Maknanya mesti ke depan ilmu, kemudian dibawa dengan amal. Serta pembetulnya, dan ilmu merupakan kayu pengukur untuk mengetahui adalah amalan kita itu benar ataupun tidak benar, betul ataupun tidak betul. Maka hendaklah berdasarkan kepada ilmu. Maka ilmu tanpa amal tidak berfaedah, dan amal tanpa ilmu juga tidak bermanfaat. Maka ilmu hendaklah disertakan dengan amal, barulah ianya memberi manfaat. Dan amalan juga tidak disertakan dengan ilmu, maka tidak juga memberi manfaat. Maka berkata orang cerdik pandai mengatakan bahawa beramal tanpa ilmu itu gila, berilmu tanpa amal itu sia-sia. Jadi orang yang beramal tanpa ilmu itu ibarat orang gila, tidak diambil kira amalan dia. Sebab amalan yang tidak didasarkan kepada ilmu, amalan itu adalah ditolak. Dan ilmu pula, kalau dia ada ilmu, dia tidak beramal dengan ilmu, maka ilmu yang ada padanya sia-sia. Sebagaimana pokok yang tidak ada buah, hanya sekadar pokok sahaja yang tidak boleh diambil manfaat daripadanya. Maka tidak mesti kita menuntut ilmu. Lalu disebut dalam hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah wajib ke atas setiap orang beragama Islam, seorang muslim. Dalam riwayat lain, muslimah, muslim wa muslimah, lelaki dan juga perempuan wajib menuntut ilmu. Lalu disebut situ, dibahas apakah ilmu yang wajib kita pelajari. Didatangi oleh Al-Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin. Yang pertama mestilah adalah ilmu itu ilmu tauhid, yang kedua ilmu fiqh, yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Lalu berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam istala alaina rajulun syadidu siyadil bayad. Satu ketika mana, katanya Sayyidina Umar Al-Khattab, kami duduk dalam majlis ilmu sebagaimana begini, duduk dalam majlis ilmu, tiba-tiba datang seorang lelaki yang tidak dikenali masuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memakai baju serba putih, rambut yang sangat hitam, dan tidak ada kesan musafir, dan wala ya'rifuhu minna ahadun, tidak ada seorang pun yang mengenali orang tadi. Dalam majlis ilmu Nabi, tiba-tiba orang yang tidak mengenali, tidak dikenali tadi masuk dalam majlis ilmu Nabi. Bila masuk dalam majlis ilmu Nabi, lalu mendekati Nabi, lalu sehinggalah bertemu kepala lututnya kepada kepala lutut Nabi, lalu bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Nabi pun menjawab, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Nabi pun jawab, "Ya amin Islam." Dan dia tanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Maka Nabi jawab, "Akhbirni anil iman." Nabi mengatakan, "Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu kamu yakin dalam hati, dengan sebenar-benar yakin, kamu ikrar dengan lidah, kamu beramal dengan anggota bahawa adanya Allah Ta'ala, yakin Allah, yakin malaikat, yakin Rasul, yakin kitab-kitab, yakin hari akhirat, qadar baik dan qadar buruk. Sadaqta, kata lelaki yang tidak dikenali, benar. Wa yas'aluhu wa yusaddiquhu, fa'ajibna lahu wa yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kata Sayyidina Umar, kami merasa hairan kepada lelaki tadi, dia bertanya, apabila Nabi menjawab, dia membenarkan. Betul katanya. "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Nabi pun jawab, Islam itu adalah antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakat
wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa hajjil baita man istata'a ilaihi sabila. Islam itu adalah mengerjakan mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang 5 waktu, berpuasa, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji di Baitillah. Maka dia menjawab, benar sadaqta ya Muhammad, akhbirni ani ihsan, wahai Muhammad beritahu kepada aku tentang ihsan. Lalu Nabi menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kamu beribadat seolah-olah kamu melihat Allah, dan seandainya engkau tidak melihat Allah, ketahuilah Allah Ta'ala melihat kamu. Maka 3 ilmu ini yang telah ditanya kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian barulah ditanya tentang tanda-tanda kiamat. Akhirnya lelaki tadi menghilangkan diri. Bila lelaki tadi yang datang jumpa Nabi, tanya satu-satu soalan, Nabi jawab. Akhirnya selepas dia sepuas hati dengan Nabi, lalu lelaki tadi pergi keluar menghilangkan diri. Sehingga kan Saidina Umar merasa hairan, siapa lelaki itu? Lalulah Nabi bertanya kepada Saidina Umar Al-Khattab, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, adakah kamu tahu siapakah orang yang bertanya? Lalulah Saidina Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui, yang maha mengetahui. Allah Ta'ala maha mengetahui, Rasul lebih mengetahui. Lalulah Nabi menjawab, atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Yang datang kepada kamu adalah Jibril yang mengajar agama kamu. Bermakna agama kamu ada pada iman, Islam, ihsan. Ini adalah asas agama. Maka ini adalah merujukkan hadis ini, hadis yang sahih ini adalah merujukkan betapa pentingnya agama yang dimasukkan di situ. Islam di situ adalah agama fiqh, iman di situ adalah agama tauhid, ihsan di situ adalah melibatkan agama tasawuf. Ini adalah asas agama yang mesti seseorang tadi nak berjalan sampai kepada Allah. Ilmu yang dia jalan mesti kukuh 3 ilmu ni. Ini mesti kukuh 3 ilmu ini. Jadi kalau kita nak berjalan, kereta tu biar cukup ni. Mana dia cukup, saya cukup lengkap. Ada pun aircon itu aksesori saja. Maknanya benda-benda tu beraksesori saja. Jadi tidak dapat tidak, perjalanan ilmu biar tepat. Mesti kena tahu asas ilmu 3 itu, perjalanan ilmu. Seperti tauhid, fiqh dan tasawuf, wajib kita mengetahuinya. Dan apabila kita mengetahui, tidak dapat tidak, mestilah kita beramal dengannya. Maka katanya, wa'alimin bi'ilmihi lam ya'mal. Sepatutnya lam ya'mal. Mu'azzibun min qabli ubadil wasani. Jadi kalau dibaca lam ya'mal ni, mu'azzibun min qabli ubadil wasani, iz kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ini syair dia. Wa alimin bi ilmihi lam ya'malni mu'azzibun min qabli ubadil wasani, iz kullu min man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang alim, wa alimin, orang yang alim yang tidak beramal dengan ilmu diazab sebelum penyembah berhala. Ini adalah kata-kata yang masyhur, mengatakan bahawa orang alim yang tidak beramal dengan ilmu, ia lebih dahulu masuk dalam neraka daripada penyembah patung berhala. Maka orang yang belajar ilmu agama, baik dia belajar di pondok, baik belajar di universiti, baik belajar dia kena beramal dengan ilmu, dengan cara dia mengajar, dengan cara dia ini terus mempraktikkan, beramal, melakukan amal ibadat. Dan adalah menjadi satu kesalahan kalau dia belajar, dia ada ilmu, dia tidak mengajar ataupun dia tidak beramal dengan ilmunya. Maka tidak dapat tidak, mesti beramal dengan ilmu. Dan orang yang belajar ilmu, mengajar, orang yang alim ini, kalau dia tidak beramal dengan ilmu, dia akan masuk ke dalam neraka lebih daripada terlebih dahulu daripada penyembah patung berhala. Dalam kata-kata yang lain mengatakan 500 tahun terlebih dahulu daripada penyembah patung berhala. Ini adalah orang yang ada ilmu. Jadi ini bahayanya orang yang ada ilmu. Tetapi bahaya orang ada ilmu, bahaya lagi orang yang tidak ada ilmu.
Bermakna kalau orang yang ada ilmu itu bahaya, boleh masuk 500 tahun sebelum daripada penyembah patung berhala. Dan orang-orang yang tidak ada ilmu lebih lagi bahaya. Tetapi orang-orang alim yang mengatakan bahaya ini apabila dia ada ilmu kemudian dia tidak beramal dengan ilmu, dia hanya mengajar ilmu, menyampaikan ilmu, dan seandainya ilmu itu ilmu yang menyesatkan orang, lebih-lebih lagilah bahaya. Lebih-lebih lagilah membahayakan. Maka orang alim yang tidak beramal dengan ilmu diazab sebelum penyembah patung berhala. Kerana semua orang yang beramal tanpa ilmu, amalannya ditolak, tidak diterima. Dan ada pun orang yang beramal tanpa ilmu pula. Orang yang beramal tanpa ilmu ni merujuk kepada orang-orang yang tidak ada ilmu, maka amalannya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mesti kita mempunyai ilmu untuk kita nak beramal kepada Allah. Jadi perjalanan kita sampai kepada Allah Ta'ala ini mesti tidak kena ada ilmu. Katanya guru saya, Tuan Guru Syekh Ibrahim mengatakan bahawa kalaulah seseorang itu tidak berjumpa dengan guru yang benar, ataupun perjalanan ilmu yang dia belajar itu tidak benar, maka perjalanannya juga tidak sampai kepada Allah Ta'ala. Yang menyebabkan orang itu sampai kepada Allah Ta'ala adalah apabila dia berjumpa dengan guru. Dengan syarat guru yang benar sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi macam mana kita nak tahu guru itu benar? Maka kita nak tahu guru itu benar, yang pertama, perjalanan hidupnya mendapati dengan sunnah Nabi SAW. Kerana disebut dalam kitab Munqidh Minadh Dhalal, dia kata seandainya seseorang itu boleh terbang di udara, boleh berjalan di atas air, dia punya hebat, memang hebat, tetapi perjalanannya tidak menepati dengan sunnah Nabi SAW, dia bukanlah wali Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah wali syaitan, kata dalam kitab Munqidh Minadh Dhalal yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali. Maka tidak mesti menepati guru. Kalau guru itu benar, dia akan benar perjalanannya dengan Nabi SAW. Yang kedua, melihat kepada anak-anak muridnya, kerana anak murid ini merupakan cermin kepada gurunya. Maka tidak bila sahaja murid tadi mendapat guru yang benar, maka perjalanan anak muridnya akan betul, akan benar. Maka tidak orang yang selamat untuk sampai kepada Allah mesti kena mencari perjalanan yang benar. Ada pada guru yang benar, ada pada ilmu yang benar, ada pada amalan yang benar. Baik, kita tengok. Ilmu dan amal adalah kembar yang tidak dapat dipisahkan. Ilmu dan amal tidak dapat dipisahkan. Siapa yang ada ilmu mesti beramal. Siapa yang beramal mesti berdasarkan ilmu, tidak boleh dipisahkan. Seorang salih ni orang yang berjalan kepada Allah. Jadi kita berjalan kepada Allah. Ada orang berjalan setiap hari, memang dia berjalan, perjalanan dia akan sampai pada Allah. Tetapi perjalanan dia menyeleweng. Jalan yang nak pergi tuju sampai kepada Allah, dia tak lalu jalan tu. Tapi perjalanan ini bukan orang salih. Seperti orang-orang yang tidak belajar ilmu agama, ini bukan orang yang salih. Orang yang salih dia berjalan dan mencari Allah. Mencari Allah, macam mana jalan dia nak sampai kepada Allah, macam mana dia nak mencabut nafsu mazmumah yang ada dalam hatinya, bagaimana dia nak membersihkan hatinya, bagaimana dia nak menangis kepada Allah Ta'ala, bagaimana dia nak menjadi orang yang benar-benar takwa kepada Allah. Perjalanan ni yang dia cari. Maka ini adalah orang yang salih, yang berjalan pada jalan keimanan, berjalan atas dasar keimanan, mencari iman kepada Allah. Mencari iman, mencari jalan untuk meninggikan iman, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sebab itu kata guru saya, kalau kita nak belajar, biar rasa ada peningkatan iman. Kalau kita belajar rasa tidak ada peningkatan iman itu, maka perjalanan kita adalah perjalanan yang salah. Kita tidak boleh belajar, berjalan kepada Allah hanya sekadar perjalanan saja, hanya ambil ilmu balik, tidak ada peningkatan keimanan, maka tidak benar perjalanan itu. Perjalanan yang kita jalan mesti perjalanan yang boleh membawa kepada peningkatan iman. Bawa kepada peningkatan iman, yakni jalan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan nak mengenal Allah Ta'ala, dia kena ada 4 perjalanan. Yang perjalanan pertama mesti perjalanan syariat. Perjalanan syariat adalah perjalanan ilmu. Perjalanan ilmu, maka dibahas tentang ilmu, macam-macam ilmu kita dok bahas. Kadang-kadang orang dan perjalanan dia mencari Allah, dia hanya mencari ilmu saja, tapi mencari amal tidak.
Kadang-kadang mencari ilmu cukup banyak, pantang jumpa guru dia belajar. Mari kuliah mana-mana dia belajar, tapi perjalanannya hanya sekadar perjalanan ilmu. Orang yang pergi hanya perjalanan ilmu, maka hatinya tidak akan berubah, dan perjalanan keimanan dia itu tidak akan bertambah, dan perjalanan dia untuk sampai kepada Allah Ta'ala tidak akan sampai kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Mesti dengan perjalanan yang pertama, perjalanan syariat, ini perjalanan ilmu. Perjalanan ilmu. Jadi tidak dapat tidak, ini dipanggil perjalanan syariat. Jadi alhamdulillah kita lalu perjalanan ilmu, kita mari belajar, kita pergi belajar di sini. Orang yang tak ada ilmu kena belajar. Orang yang sudah ada ilmu pun kena belajar. Kena mencari guru mursyid yang mendidik hatinya supaya perjalanan ilmu yang dia bawa tadi tidak lalat. Tidak menyeleweng walaupun dia sudah ada ilmu. Maka tidak dapat tidak, mesti kita berjalan mencari ilmu yang benar. Kemudian dia kata di sini sampai kepada mengenal Allah. Baik, yang pertama adalah perjalanan syariat. Yang kedua perjalanan tariqah. Apa makna perjalanan tariqah? Perjalanan tariqah ini perjalanan amal sebenarnya. Hanya kita faham tariqat ini berzikir. Betul. Tetapi tariqat juga baca Quran itu tariqat. Sembahyang malam itu tariqat juga. Semua tariqat juga. Berdakwah pun tariqat. Jadi tariqat ini kalau bahasa Arab berjama jalan. Jadi didatangkan dengan muannas, tariqatun, tariqah. Jadi kalau menggunakan kaedah bahasa Arab, muannas ini kadang-kadang kaedah banyak pun digunakan dengan jamak. Tariqatun maknanya jalan yang banyak. Jalan yang banyak. Jadi nak beritahu ada jalan melalui zikir, ada jalan melalui baca Quran, ada jalan melalui dakwah, ada jalan melalui infak fisabilillah. Semuanya perjalanan sampai kepada Allah Ta'ala. Itu dipanggil perjalanan amal. Perjalanan amal. Sebab itulah Abdurrahman Ibn Auf perjalanannya banyak infak fisabilillah. Ni Abdurrahman Ibn Auf. Khalid Al-Walid sahabat Nabi, perjalanan dia ada melalui berperang fisabilillah, berjihad pada jalan Allah Ta'ala. Yang ni infak harta. Ni tenaga dia berperang pada jalan Allah Ta'ala. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud perjalanannya memerah ilmu. Abu Hurairah memerah ilmu. Dan perjalanan yang satu lagi ni perjalanan zikir. Dan sahabat-sahabat semuanya adalah ahli zikir, sebagaimana ayat yang diturunkan, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya mereka yang berzikir, yang menyebut nama Allah ketika berjalan, ketika berdiri, ketika duduk, ketika baring, itu mereka itu sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perjalanan zikir. Jadi sahabat semua ahli zikir. Ahli zikir. Zikir ini amal. Ini ahli amal. Maka semua sahabat ahli zikir. Kemudian selain mereka berzikir, mereka infak harta, mereka berjihad fi sabilillah, mereka memerahkan akal ilmu mereka. Maka perjalanan mereka perjalanan kepada tariqah, perjalanan amal. Jadi kalaulah setakat kita belajar ilmu tidak pergi kepada perjalanan amal, perjalanan kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya perjalanan nak sampai Allah ataupun nak satu destinasi lah, kita sebagai contoh, mesti kena ada perjalanan kita daripada destinasi itu ada 40 km. Mesti 10 km adalah syariat, 10 km adalah tariqah untuk sampai ke 40 km. Ibaratnya begitu. Maka perjalanan yang kedua mesti kena perjalanan tariqah, perjalanan amal. Maka manusia yang hari ini kalau dia belajar ilmu banyak, jumpa guru ni, patah dengar saja guru ni, semua guru memberi amalan pada mereka. Tetapi kalau mereka tidak beramal, maka perjalanan dia hanya perjalanan ilmu semata-mata, duduk atas syariat semata-mata. Mesti pergi yang kedua. Yang kedua adalah perjalanan tariqah, perjalanan amalan. Oleh kerana orang-orang awam ini, ulama-ulama menyusun jalan-jalan dengan jalan-jalan zikir. Bagi orang awam mudah mereka tu jalan zikir, dan zikir pun mesti kena dipimpin oleh guru. Supaya guru tadi pimpin. Jadi ahli-ahli tasawuf disuruh berzikir. Bila kita berzikir, kadang-kadang mari panas, kadang-kadang mari mendapat dalam hati akan rasa kesan. Semuanya ada kesan kalau kita berzikir mengikut perjalanannya. Tetapi kalau orang itu berzikir, tetapi zikir itu tidak diambil daripada guru ataupun main tengok-tengok buku baca zikir, kadang-kadang zikir banyak pun tak beri kesan pada diri dia.
Tidak ada rasa apa-apa dalam sepanjang dia zikir itu, bermakna zikir yang mereka zikir itu hanya sekadar untuk mendapat pahala sahaja, tidak memberi kesan kepada hati tadi. Maka tidak mesti kita kena perjalanan yang kedua, perjalanan amal. Maka perjalanan amal itu syariat dengan tarekah tidak dapat dipisahkan. Mengapa manusia memisahkan tarekah hari ini? Kalau perjalanan tasawuf tidak boleh dipisahkan. Perjalanan tasawuf itu perjalanan tarekat, dan tasawuf itu amal. Sebenarnya tasawuf amal. Ini kitab ni kalau 2 kali ganda tebal pun, kalau khatam, tapi tidak pergi ke jalan amal, maka tidak ada arti juga. Kerana tasawuf itu adab. Siapa yang menambahkan tasawuf, menambahkan adab kepada kamu, maka dia sebenarnya telah menambahkan tasawuf dalam diri kamu. Bermakna tasawuf itu amal. Yang akal ini kadang-kadang merujuk kepada ilmu fiqh. Sebagai contoh. Jadi nak beritahu tidak mesti kita merujuk kepada amal, mesti pergi jalan tariqah. Jalan yang ketiga adalah jalan hakikat. Jalan hakikat adalah pembukaan hati. Hati dah terbuka dengan Allah. Sudah melihat hakikat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perjalanan hati dah sebenarnya. Yang tadi perjalanan ilmu, perjalanan amal, perjalanan hati, perjalanan hati hakikat. Yang keempat perjalanan makrifah, perjalanan rahsia Allah Taala. Sudah mengenal rahsia Allah. Ini orang yang sampai makrifat Allah, dia mengetahui. Baik, kita tengok. Maka dia kata serta wusul itu sampai. Serta sampai kepada redha Allah, biarlah berjalan kita ilmu tadi. Yang pertama biar kenal Allah, yang kedua biar sampai redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang berhajat kepada ilmu, tidak dapat dia nak sampai pada Allah, nak mendapat redha Allah Taala, mesti kepada ilmu. Mesti kepada ilmu. Yang Allah Taala kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai orang yang mempunyai nafsu mutmainnah. Kita ni mazmumah dah cabut lagi. Kalau cabut mazmumah, apa ni satu lagi, lawamah, tak dah selesai lagi. Perjalanan nafsu ni banyak, perjalanan nafsu sampai kepada peringkat mutmainnah. Jadi nak dapat mutmainnah mesti kena lalu perjalanan ini, perjalanan ilmu, perjalanan tarekah, perjalanan hakikat. Maka dia kata ilmu ni, ilmu yang membersihkan hati ni, maka dia kata di sini berhajat kepada ilmu. Untuk sampai memanglah berhajat kepada ilmu dalam semua marhalah ataupun peringkat, daripada peringkat-peringkat suluknya, daripada peringkat-peringkat orang yang berjalan kepada Allah. Suluk ni adalah ahli-ahli sufi, orang ataupun ahli-ahli salik, orang yang baru nak jalan kepada Allah, lalu dia akan lalu peringkat-peringkat. Kalau dalam bab tarekah, dia ada beberapa peringkat. Biasanya orang yang baru masuk amalan zikir, dia pergi kepada peringkat la ilaha illallah. Dia kena berzikir sampai hati dia zikir, sampai dia tak terkawal, hati dia berzikir sendiri saja. Itu. Kemudian peringkat yang kedua, dia berzikir illallah, 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 illallah. Peringkat yang ketiga, zikirnya adalah Allah, Allah, Allah. Peringkat yang keempat, zikirnya adalah hu. Hu tu dah bunyi dah, duduk dalam hati dah. Kalau bunyi orang pelik pula. Duduk dalam hati dah. Jadi peringkat ni ada orang peringkat awam, naik sikit pergi peringkat khawas, naik sikit pergi pada peringkat khawasul khawas. Maka perjalanan ilmu ini, ilmu tasawuf ini, dia akan berperingkat, ada peringkat-peringkat. Kalau guru memimpin, dia akan memimpin secara peringkat-peringkat. Sebab tu ada orang, guru ni kata orang ni zikir macam ni, orang ni zikir macam ni, orang ni macam ni. Pak guru telah melihat perjalanan mereka ni akan berubah daripada satu peringkat kepada satu peringkat. Ini perjalanan tasawuf. Kita belajar ilmu tasawuf memang pergi pada peringkat tu. Kalau tak pergi peringkat tu, tasawuf itu adalah ilmu semata-mata. Maka tidak mesti kepada peringkat-peringkat suluk, peringkat-peringkat orang yang berjalan kepada Allah. Maka permulaan saya ini permulaan perjalanan. Saya ini perjalanan. Maka pada permulaan saya perjalanan, dia perlu belajar ilmu-ilmu akidah. Maka dia perlu belajar ilmu-ilmu akidah. Ulama ahli sunnah wal jamaah bersetuju bahawa pegangan ahli sunnah wal jamaah, imam mereka adalah yang pertama Abu Hasan Asy'ari, yang kedua Abu Mansur Maturidi. Ini ulama yang kita kena tahu.
Maknanya maka kita bermazhab tauhid kita, bermazhab akidah kita adalah imam kita Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Tapi kalau orang tanya kamu ni pegangan apa, Mu'tazilah ke Qadariyah? Ahli sunnah wal jamaah. Dan ahli sunnah wal jamaah imam kamu apa dia? Orang tanya, maka kita jawab Abu Hasan Asy'ari dengan Abu Mansur Maturidi. Maka perjalanan dia mesti kita belajar akidah. Maka kita belajar akidah Abu Mansur Maturidi dengan dengan Abu Hasan Asy'ari membawa jalan mengenal Allah Ta'ala dengan dibahaskan mengenai sifat-sifat Allah, di antaranya dibahas mengenai sifat 20. Sama ada satu pendapat kata 13, satu pendapat kata 20. Maka dibahas sifat-sifat ini supaya mengenal sifat ketuhanan. Dan ahli sunnah wal jamaah ini mestilah duduk dalam 50 akidah. Apa dia 50 akidah? Perkara yang wajib pada Allah 20, mustahil 20, harus bagi Allah 1, 41. Kemudian wajib bagi Nabi 4, mustahil bagi Nabi 4, 8, harus bagi Nabi 1, 9. 41 campur 9 jadi 50 atas kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi atas la ilaha illallah itu akidah 41, Muhammad Rasulullah 9 akidah. Mesti kita kena tahu wa ma yastahilu wa ma yajuzu wa ma yajibu. Wajib, harus, mustahil kena tahu. Apa yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, apa yang harus bagi Allah. Apa yang wajib bagi Nabi, bagi Rasul, yang harus bagi Rasul, mustahil bagi Rasul. 50 akidah wajib kita ketahui. Wajib kita ketahui, dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengannya seperti qada dan juga mengenai perkara-perkara sam'iyat. Ini mesti kita pelajari supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wajib belajar ilmu akidah. Ilmu akidah ini terbagi 3 orang. Dia panggil tauhid. Tauhid ada 3. Satu dia panggil tauhid i'tiqadiyah. Tauhid i'tiqad, maknanya tauhid pegangan saja. Kita tahu saja Allah Taala wujud. Tahu saja. Semua orang tahu. Tanya orang Medan atau Wakaf, mau tahu Allah Taala wujud. Kamu ada Tuhan tak? Ada. Siapa Tuhan kamu? Allah. Tanya tu. Tanya orang. Orang pakai seluar pendek, orang pakai pusat Islam, tanya, ada Allah tak? Ada. Siapa Allah? Tuhan kami. Itu pegangan saja. Hanya tahu ilmu saja. Kemudian kita nak pegang. Maka kita nak pegang, kita belajar ilmu tauhid, kita belajar ilmu tauhid, lalu dibahas tentang ilmu tauhid. Walaupun kita banyak habis baca kitab tauhid, itu sebagai tauhid i'tiqad saja. Tauhid i'tiqad, tauhid pegangan. Tak sapa lagi kita pada Allah. Nak sapa pada Allah dari segi tauhid mesti 3. Nak sapa pada Allah, tauhid mesti 3. Yang pertama tauhid i'tiqad, tauhid pegangan mesti sapa. Bermakna mesti lepas ilmu pada ain tentang tauhid, mesti lepas. Mesti lepas ilmu pada ain tentang tauhid, lepas. Mana orang tahu dah. Kalau orang tanya sifat 20 dah tahu dah. Mana mustahil sifat-sifat Allah tu sudah tahu dah. Tapi kalau bahas dalam iftiqa, istighna macam mana, lepas tu dibahas pula mengenai ta'alluq, tanjizil hadis, tanjizil qadim, tu jadi masalah. Tapi kita kena belajar mengenai asas-asas biar lepas ilmu fardu ain. Jadi tauhid kena lepas juga. Maka tauhid yang pertama dia panggil tauhid i'tiqadiyah. Tauhid yang kedua pula ialah tauhid syuhudiyah. Tauhid syuhudiyah, tauhid menyaksikan Allah. Okey, baik. Kita belajar tauhid sifat 20. Boleh hafal sifat 20. Setengah orang menghafal Asmaul Husna. Al-Maliki Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Lepas tu boleh hafal 99 nama Allah, boleh hafal. Alhamdulillah. Tapi hafalan itu hanya sebagai hati saja, pegangan saja, dalam akal saja, dalam fikiran mereka boleh hafal. Macam budak-budak kecil menghafal lagu Hindustan, boleh hafal kus-kus fatahir dil pagahir. Tapi mana apa kus-kus pagahir dil pagahir? Mana dia tahu? Saya tahu. Tapi boleh lah Hindustan, budak-budak kecil suruh ngapa Hindustan, boleh ngapa. Kadang-kadang nyanyi lagu orang putih. Orang putih saya dah contoh dulu dah di. Tapi adalah lagu-lagu orang putih. Lagu-lagu orang putih. Nyanyi. Tapi kadang-kadang tak tahu makna, tak tahu maksud apa dia, nyanyi saja. Jadi kita nak masuk ini sekarang syuhudiyah. Bila kita kata Allah, kita rasa menyaksikan Allah.
Tetapi menyaksikan Allah bukan bermakna Allah Ta'ala duduk depan mata kita, tidak. Tapi bila kita cakap saja, kita melihat makhluk, kita nampak lalu Allah Ta'ala, merasa kebesaran Allah Ta'ala. Itu kepada tauhid syuhudiyah. Syuhudiyah ni makna kita nak masukkan tauhid yang pertama, tauhid akal, kemudian tauhid syuhud. Maka tauhid syuhud ni ada pada tarekah. Maka kalau kita belajar sifat 20, kita belajar sifat 20. Jadi nak masukkan sifat 20 dalam hati, kena berzikir, baru masuk sifat 20 dalam hati. Barulah kita boleh terpecat sifat-sifat mazmumah yang ada dalam hati kita. Dan yang ketiga, tauhid pula, yang ketiga dia panggil tauhid wujudiyah. Tauhid wujudiyah ini orang yang sampai kepada sir, ilmu sir, yang sampai kepada rahsia dah. Rahsia Allah Ta'ala, yakni dia kata tauhid biar sampai kepada wujudiyah. Tauhid melihat kepada wujud Allah. Melihat kepada wujud Allah, tidak merasa wujud dirinya. Ada ilmu, tadi tak ada ilmu, ini ilmu Allah. Ilmu Allah. Akad takbir ni daripada Allah, semua nampak Allah. Sudah tidak nampak dirinya, bukan dia hilang, tidak nampak dirinya, dia raib, bukan. Sudah dia tidak merasa dirinya, tidak ada sedikit pun merasa dirinya. Ini berlaku kepada sahabat-sahabat, walaupun mereka itu di kalangan orang yang ahli ibadat banyak, tapi mereka sentiasa takut. Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, orang yang sudah dijamin syurga, tetapi kalau berlalu saja dekat kubur, masih lagi menangis, takut lagi. Ya Amirul Mukminin, kamu kan banyak ibadat. Mana ada ibadat? Tak terasa ibadat dia banyak, tak rasa. Sebab apa? Sebab tauhidnya lah tauhid wujudiyah. Tauhid wujudiyah. Ini yang kita nak masuk dalam ni. Jadi perjalanan ilmu kalau tak sampai sini, marilah khatam kitab 10 kitab pun, 20 kitab pun tak jadi apa. Sebab mesti kita kena masuk dari segi tauhid, masuk tauhid i'tiqadiyah, pergi kepada syuhudiyah, pergi kepada wujudiyah. Wujudiyah. Maka perjalanan ilmu tadi nak masuk kepada syuhudiyah, mesti kepada tarekah. Bila kita perjalanan pada tarekah sampai kepada hakikat, dia akan masuk kepada wujudiyah. Dia akan pergi macam tu. Bila wujudiyah, bila sampai kepada wujudiyah, maka akan terbukalah rahsia-rahsia Allah Ta'ala, bermakna dia sampai makrifat Allah Ta'ala. Jadi dari segi tauhid, perjalanan makrifat pada Allah mesti 3: i'tiqadiyah, syuhudiyah, wujudiyah. Dia pun dah sampai dah. Tak sampai lagi. Tauhid ni pun tidak sampai lagi kita. Nak tahu nak cari macam mana? Perjalanan tauhid syuhudiyah, mesti kena ada guru yang sampai tauhid syuhudiyah. Kalau guru tu tak sampai tauhid syuhudiyah, maka anak murid pun tak sampai. Macam mana driver je, driver tak sampai. Bermakna passenger sampai lah. Jadi gitu. Mana jadi? Maka tidak dapat perjalanan ilmu macam tu. Maka bagi permulaan tu, permulaan mesti belajar ilmu akidah dan membetulkan amal ibadat. Kemudian kita betulkan amal ibadat. Seperti sembahyang akan menjadi khusyuk. Kenapa sembahyang tidak khusyuk? Hati lalai. Kenapa hati lalai? Kerana hati tidak berzikir. Kalau hati berzikir, hati ingat pada Allah. Ingat pada Allah. Sebab tu kita dilatih supaya ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Maka dilatih berzikir-zikir supaya hati kita hidup dengan Allah. Lalu kita akan takbir, hati ingat Allah. Itulah perjalanan ilmu yang membetulkan amal. Jadi pastikan ilmu yang kita belajar, ilmu yang membetulkan amal kita dengan Allah. Jangan cari ilmu cari ilmu semata-mata untuk dapat masyhur dunia, kesenangan dunia, tak sampai kita pada Allah. Cari ilmu yang perjalanan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perjalanan ilmu yang dikehendaki. Maka dia kata di sini, betulkan amal dan ibadat dan istiqamah dalam muamalat, bukan muamalat dalam bab fiqh, dalam bab urusan jual beli dan sebagainya. Muamalat dalam bab ilmu tasawuf adalah kombinasi daripada ilmu dan amal. Muamalah ada ilmu amalan, bermakna istiqamah dalam muamalat, istiqamah dalam amalan. Jadi ilmu muamalah apa? Ilmu muamalah ilmu tariqah lah, ilmu amal. Ilmu amal. Maka dalam perjalanan suluk ni perjalanan pada Allah, pula dia berhajat kepada ilmu tentang keadaan hati. Maka baik, setelah kita sampai kepada ilmu yang berbentuk akli, ilmu tauhid yang berbentuk akli, ilmu fiqh yang berbentuk akli, ilmu tasawuf yang berbentuk akli.
Apa makna ilmu tasawuf betul akli ni? Mana kita belajar bab syukur, tahu je kaedah syukur macam ni. Itu bermakna ilmu yang betul akli. Lalu pergi kepada hati. Ilmu kepada hati mesti adalah ilmu dalam ilmu yang membahaskan tentang hati. Bahas tentang hati, nak bahas tentang hati, dibahaskan ilmu tentang nafsu-nafsu. Ada pembahagian nafsu, pembaikan akhlak dan juga penyucian jiwa. Dan penyucian jiwa adalah ilmu amalan yang bagi orang awam berzikir. Ni kata guru saya, tuan guru Tuanku Syekh Ibrahim, dia kata bagi orang awam, amalan orang awam adalah zikir. Bagi amalan orang khawas adalah Al-Quran. Al-Quran. Bagi amalan khawasul khawas adalah sembahyang malam. Sebab tu kita ni nak tebang sembahyang malam tak jadi. Sebab kita bukan khawasul khawas. Tak jadi. Jadilah masa program-program tu jadilah. Tak kekal. Sebab bila orang yang kekal sembahyang malam, hati dah hidup dengan Allah. Tidur dah apa nak tidur dah. Hati dah hidup dengan Allah. Lalu kalau kita nak sembahyang malam, nak kekal sembahyang malam, pergi yang awam tu. Kita orang awam. Kita kena faham kita orang awam. Kita rasa kita khawasul khawas sama. Okey, sembahyang malam baru tinggal. Kita orang awam lagi. Pergi kepada amalan zikir. Tapi bila kita beramal dengan zikir, dia akan mudah lalu. Mayang malam jadi mudah, baca Quran jadi mudah, semuanya akan jadi mudah. Mesti kena pengkat kepada berzikir, bersihkan hati. Jadi kalau hati tidak bersih, maka hati ini ibarat cawan ataupun gelas. Jadi kita nak isi air, kita nak isi Quran, kita nak isi mayang malam, kita nak isi sedekah fisabilillah, macam-macam benda kita nak isi. Tapi kalau kita infak, kita semayang malam, kita baca Quran, kita mengajar, boleh jadi kita mengajar tak ikhlas. Wah, ni aku mengajar kat WBT ni, malah mengajar. Tak ikhlas dah. Dah faham. Cerita bab minyak banyak, tak faham lagi. Minyak naik dah lah ni. Oh, mamu dah faham lagi. Malah mengajar. Jadi mengajar dah nampak BT dah, tak ikhlas pula. Tak ikhlas pula. Jadi nak beritahu, kita masukkan air, tapi air tetap kotor. Air tetap kotor. Kita masukkan Quran, kita baca Quran tiap-tiap hari dah, tapi tetap kotor juga hati kita. Perkara-perkara yang buruk-buruk tak nak tinggal juga. Kita sembahyang malam, tapi Allah, agak aku seorangnya sembahyang malam kapun ni rasanya. Ada seorang dorok belaka. Lepas mayang malam buka tikar, gelak gugur belaka. Allah ya tu. Kalau aku dok mayang malam habis timpa bala belaka. Habis pula. Jadi nak beritahu tidak ikhlas. Air pun yang kita masukkan dalam cawan, air jadi kotor, tidak ikhlas. Ibaratnya begitu. Jadi macam mana perjalanannya? Kenapa air kotor? Ini ada something wrong, ada satu kesalahan. Kenapa dia? Cawan tak bersih punya. Cawan tidak bersih. Bila cawan kita bersihkan, kita bersihkan cawan tu, buat cawan dah bersih dah, kita masuk air kan bersih. Bila kita infak pun hati bersih, kita mengajar pun hati bersih, kita sembahyang malam pun hati bersih, sebab cawan sudah bersih. Jadi macam mana cara bersihkan cawan? Lalu banyakkan berzikir supaya ilmu yang kita dapat, amalan kita tadi dalam keadaan penyucian hati. Dan penyucian hati ada dalam ilmu tasawuf yang mengajak manusia supaya membaiki akhlak baik kepada Allah, beribadat kepada Allah, bersama insan, sesama makhluk. Dan perjalanan dia adalah perjalanan ilmu yang membahaskan tentang hati, pembagian akhlak dan penyucian jiwa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma rizqna ilman nafi'an warzuqna fahman thayyiba. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatkanlah majlis ilmu ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bukalah pintu hati kami ya Allah, supaya kami menjadi orang yang melakukan ibadat kepada-Mu, supaya kami menjadi orang yang berakhlak mulia di sisi-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami tidak mampu meninggalkan maksiat ya Allah, kecuali dengan pertolongan-Mu. Tolonglah kami semua ya Allah, supaya kami dapat meninggalkan maksiat ya Allah. Dengan berkat kita haqaiq tasawuf ini ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami ya Allah. Dengan berkat kitab ini ya Allah, Engkau sampaikanlah pahala-pahala kami semua ini ya Allah kepada pengarang kitab ini, dan juga kepada wali-wali Allah, dan juga kepada orang yang melalui jalan yang sampai kepada-Mu ya Allah, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami, dosa kedua
kedua ibu bapa kami, dosa guru kami yang telah mendidik hati kami, dosa ahli keluarga kami, adik-beradik kami, jiran tetangga kami, ya Allah. Berkatkanlah kami, ya Allah, dengan ilmu yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang berilmu dan beramal dengan ilmu, dan terimalah segala amal ibadat kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi untuk Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون.
ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين الله